Salam keluarga Malaysia dan salam Aidilfitri untuk semua. Terlebih dahulu izinkan saya untuk kenalkan diri. Saya Papa Mohtar, pengacara anda pada hari ini. Yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun, pengarah Hijrah Excel AF Sdn Bhd. Yang berusaha Encik Zul Amri bin Ibrahim, Ketua Bahagian Latihan Jabatan Pengurusan Modal Insan, pengarah-pengarah jabatan dan ketua unit Kauda, pegawai-pegawai kanan Kauda. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan juga yang sedang mengikuti siaran secara langsung menerusi Facebook Kauda dan Surau Menara Kauda pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang dapat meluangkan sedikit masa untuk kita semua mendengar sesi ceramah aku versus keberkatan yang akan disampaikan oleh Ustazah Asma binti Harun pada hari ini. Sesi ceramah pada hari ini juga merupakan anjuran Surau Menara Kauda bersama Jabatan Pengurusan Modal Insan. Baiklah, majlis kita pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Nizan Awang. Dipersilakan. Dipersilakan saudara Muhammad Nizan Awang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih saudara Muhammad Nizam di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengar ceramah bertajuk Aku versus Keberkatan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Harun. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang beliau. Dia beri nama Asma binti Harun, berasal dari Kuala Terengganu dan kini tinggal di Seremban Negeri Sembilan. Telah berkahwin dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Mendapat pendidikan awal di SMUA Darul Anwar Pulau Melaka, kemudian di SMUA Ma'had Muhammadi Lil Banat, menyambung pengajian di peringkat Diploma Syariah di Kuzza, seterusnya di peringkat Ijazah Syariah di Universiti Al-Azhar dan menyambung pengajian di peringkat Master Pengajian Islam di OUN Negeri Sembilan. Beliau juga dikenali sebagai pendakwah, penceramah bebas, motivator, perunding cara rumah tangga,
merupakan bekas penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam dan penolong pengarah bahagian halal, dan kini beliau merupakan pengarah Hijrah Excel AL Sdn Bhd. Dan tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Yang Berbahagia Ustazah Asma Harun untuk menyampaikan ceramah bertajuk Aku Besi Keberkatan. Dipersilakan. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cubaan suara, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan majlis kita, mungkin kita boleh jemput yang bahagian di belakang tu untuk memenuhi ruang kursi sebelah sini ya. Jika mahu. Jika mahu. Sebab agak jauh sikit kan yang belakang tu. Lepas tu saya rasa macam mungkin saya pun lebih selesa untuk berdiri. Baru nampak kan? Baru nampak. Okey, jadi bolehlah ya saya berdiri, insya-Allah. Jadi kamu kena panjangkan kaki tu deh. Subhanallah. Maksudnya Ustazah akan berdiri. Okey. Okey. Terlebih dahulu saya memohon kemaafan di atas kelewatan. Habis kuliah hari ini lambat sikit tadi, Riyadhus Shalihin dalam pukul 9. Lepas tu kami bertolak daripada Seremban Negeri 9. Campur jam, kemudian ada masalah isu kenderaan sikit. Akhirnya sampailah pada waktu yang lebih kurang dalam 10.45 tadi. Jadi sepatutnya kita mula 10.30. Terima kasih banyak kepada Puan Pengerusi Majlis yang sangat terbaik. Ini mungkin pengerusi tetap majlis ya. Kalau ada program ke apa, beliau lah. Sebab nampak dah mahir, dah pakar intonasi suara, susunan ayat, semuanya. Dan dia buat research tentang saya, kan, cari maklumat, sangat terbaik. Tepukan gemuruh kepada MC kita. Subhanallah. Okey. Okey. Memang comel pun ni kan besar billboard belakang ni. Sebesar alam ni. Sama tak tuan dia dengan yang sebenar? Sama boleh disahkan. Masya Allah. Tuan orang, ya Allah, hamba Allah yang sangat istimewa. Tuan pakai itu sebelah. Subhanallah. Insya Allah. Sebelah lagi dia mendahului di syurga. Dan insya Allah akan bertemu dengan sempurna di syurga bersatu. Dengan satu lagi, sebelah kaki lagi. Masya Allah, bersatu di syurga. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebenarnya tujuan tunjuk tu kita boleh matikan sekejap ke? Ke jadi gelap? Dia kalau sini dia jadi backlight sikit. Ke memang syarat wajib? Boleh ke kalau kita tutup? Ya. Kalau dapat ya. Kalau tak dapat tu mungkin jadi tak semangat ke, jadi ngantuk ke. Oh, jadi gelap. Oh, bukan nak tutup lampu sebenarnya. Ni slide. Oh, kalau gini memang Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut lah kita kan. Memang lampunya lawa. Ya Allah, hebat bangunan Firda. Kali pertama ni saya tengok ni. Memang lawa dewan ni. Ya. Oh, okey. Kepada Encik Teknikal yang handsome sama Hari Raya, mungkin boleh tutup slide. Sebab bila kita buat live ni dia jadi backlight, cahaya tu lah. Tapi kalau tak boleh, tak apa, kita maafkan. Hari Raya kan muazzai batin.
Okey, terima kasih banyak Masya Allah kepada pihak penganjur iaitu Surau Menara Felda dengan kerjasama Jabatan Pengurusan Modal Insan Felda. Pengarah-pengarah jabatan dan ketua Felda, pegawai-pegawai kanan Felda dan semua kaki tangan Felda, semua yang hadir, tuan-puan, muslimin-muslimat sekalian. Tak perlu dah kita sebut Felda tu apa, Felda tu siapa. Felda ni memang dikenali sekalian alam lah. Bukan Malaysia, bahkan luar negara pun kenal. Kita tahu Felda ni, apa yang kita tahu tu lah. Tuan-puan lagi tahulah apa itu Felda. Subhanallah, membangunkan modal insan di kalangan Bumi Putera, kan? Jadi kalian adalah wakil khalifah Allah untuk memimpin dan membawa Felda ini. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita nak mula mukadimah. Okey, makasih. Ke jadi gelap nampak saya? Okey je kan? Okey. Jadi kamu dah selesa ataupun nak letak bawah? Okey, letak bawah. Letak bawah. Okey, saya rasa better macam tu. Kau tak rasa macam teknikal kan, kena settle dulu. Okey. Tak apa macam tu tadi. Okay. Cuma kamu boleh. Kita nak mula ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat sekaliannya. Subhanallah. Sebab jangan halang orang. Gitu ya. Tak apa dik kamu duduk. Kamu penat kan? Okey, kalau dia berdiri saya susah hatilah. Kamu kan nanti orang confuse mana satu penceramah. Okey, dia orang ni standby saja depan, pun ada masalah dari segi ni ya. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih kepada Felda daripada pihak atasan dan kita semua sama di sisi Allah. Kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi apa juga jawatan kita pada saat ini tidak membezakan kita di sisi Allah. Boleh jadi jawatan yang paling rendah dan orang tak pandang pun jawatan dia, tak pandang pun peranan dia. Tetapi kerana takwa yang dia boleh dapat, yang dia boleh perolehi daripada hasil dia bekerja setiap hari dan dia jadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah, di tempat kerja kita hadapi banyak macam-macam cabaran kan, tuan-tuan, puan-puan. Cabaran daripada pihak atas, bos. Bos pula ada cabaran pula daripada bawah. Ada ujian, ada masalah, ada cabaran daripada sama rakan sekerja. Dan cabaran paling besar sebenarnya, kita beradalah di mana pun, beradalah di waktu mana pun, cabaran paling utama adalah diri sendiri sebenarnya. Sejauh mana kita ni nak jadi seorang yang matang, seorang yang tenang, seorang yang kuat, apabila menghadapi ujian Allah yang datang daripada pelbagai bentuk. Datang daripada rakan sekerja, datang daripada sifat malas kita, daripada sifat kurang bersyukur kita, datang daripada sifat yang tak efisien kita, sikap kita yang kadang-kadang buat kerja asal siap, asal buat. Kadang kerja kita yang kita ambil mudah, kadang sebab sikap kita suka menangguh, akhirnya kerja tu jadi tak sempurna, buat kerja kelang kabut. Semua itu adalah bentuk-bentuk ujian yang datang daripada dalaman dan juga daripada luaran. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tuan-puan sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya hari ini tajuk yang sangat penting. Tajuk yang sangat baik untuk dikupas. Saya sempatlah baca sikit, buat study sikit dan saya rasa alhamdulillah, maksudnya lebih bersedia. Mungkin saya rasa kamu kena zoom lagi dan kamu kena edit sikit. Kan? Bukan kamu kena edit, kamu kena buat macam tu. Saya nak tegur mungkin ada yang unik bagi tahu kan. Okey. Tajuk kita ialah aku dan keberkatan. Kalau sebut aku VS keberkatan tu kita faham maksud VS tu adalah
berlawanan. Soalnya aku lawan keberkatan. Jadi saya kira maksud yang disampaikan adalah aku dan keberkatan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberi gambaran, dan ini adalah hadis yang sahih, bagaimana akhir zaman, kita ni umat akhir zaman. Tanda akhir zaman adalah lahirnya Nabi akhir zaman. Sebab itu Nabi SAW bersabda, antara kelahiranku dengan kiamat, subhanallah, umpama seperti dua jari. Bukan Nabi tunjuk jari yang berselang antara jari lain, tak. Nabi tunjuk dua jari yang saling bersebelahan. Maksudnya dekatnya jarak kiamat, dan petanda terawal kedekatan kiamat adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tiada umat lagi selepas ini. Dan kitalah umat akhir zaman yang kalau kita baca dalam hadis Nabi ataupun dalam firman Allah, semuanya berkisar tentang kita. Dan di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, akan tiba suatu saat yang mana satu tahun seumpama satu bulan. Pernah dengar tak hadis ni? Satu tahun seumpama satu bulan seumpama satu hari, dan satu hari umpama seperti satu jam, dan satu jam umpama seperti satu detik, ibarat daun dibakar api. Subhanallah. Lalu para alim ulama bincangkan apakah yang nak disampaikan dan dimasukkan oleh hadis Nabi ini. Adakah menyatakan bahawasanya tahun akan semakin pendek? Sekarang kita setahun ada 365 hari. Adakah yang dimasukkan adalah satu tahun dah jadi 200 hari, lepas tu jadi satu hari? Sebulan jadi makin pendek, ataupun sehari 24 jam dah jadi makin berkurang kepada 23 jam, 20 jam, jadi 15 jam. Tetapi jawapannya tidak. Dia bukan berkurang dari sudut kuantiti, tetapi yang berkurang adalah keberkatan. Dan itulah tajuk kita hari ini, yang diberikan amanah kepada saya untuk saya muhasabah diri sendiri dan untuk kita sama-sama, wahai sekalian manusia, ciptaan Allah, kita semua hamba Allah, ada sebab kenapa Allah pilih kita untuk berada di sini pada saat ini. Ada sebab kenapa Allah memilih sahabat-sahabat yang melihat secara live juga untuk sama-sama hadir, untuk kita memahami apa tujuan kita diciptakan Allah. Allahu Akbar. Tolak tepi sekejap apa yang kita risau sekarang. Gantung dekat luar masalah rumah tangga ke, masalah hari ni, esok gaji lambatnya lah. Esok gaji betul? Oh, pukul 12 malam ni. Oh, dah dapat gaji? Esok kan? Tu yang kita buat jualan tu terawal sehari. Tetapi kadang-kadang bila terawal sehari, diorang dah tak fikir dah, diorang akan habiskan baki yang ada. Sebab malam ni kan. Tapi kalau semalam 2 hari lepas, risau juga nak belanja. Kan? Begitulah kan. Bila kita diuji dengan sesuatu perkara yang sudah pasti, kita hilang sikit nikmat kebergantungan kepada Allah. Bukan bermaksud orang makan gaji ni kurang bergantung. Subhanallah. Makan gaji ke bisnes ke, semua cari rezeki. Sebenarnya sama sahaja. Tapi dalam satu hadis Nabi berkenaan dengan tawakal, Nabi ada bersabda, bertawakallah kamu sebagaimana tawakal burung. Yang mana burung itu berpagi-pagi dia keluar mencari rezeki dan dia pulang dengan rezeki yang Allah tetapkan. Sebab bukan semua binatang dia tak simpan. Ada binatang yang simpan makanan, betul kan? Ada binatang yang simpan dalam mulut banyak sampai gemuk mulut dia. Rupanya dia makan-makan tapi dia simpan pun banyak kat kedua pipi dia. Ada yang simpan dalam karung, ada simpan dalam tempat dia bersembunyi. Tapi burung tak pernah simpan makanan. Dia keluar berpagi-pagi cari rezeki dengan menyerahkan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Hari hujan ke, hari panas ke, dan dia pulang dalam keadaan sekadarnya dan dia tidak adalah bimbang. Di ramalan cuaca, besok hujan ni, jadi hari ni bawa balik lebih sikit makanan. Maksudnya tanpa dia menyimpan apa-apa. Subhanallah. Kita takkan mampulah buat macam tu. Sekurang-kurangnya subhanallah, walaupun kita tahu tarikh sekian, dapat gaji sekian, kita tetap menjadi hamba Allah yang selalu meminta dan mengharapkan rezeki yang barakah daripada Allah.
Subhanallah. Okey, saya nak sambung hadis Nabi tadi tu. Syarah tu. Bila Nabi sebut akan sampai suatu saat. Setahun ibarat sebulan. Sebulan ibarat seperti satu hari. Satu hari ibarat seperti 1 jam. Dan 1 jam umpama seperti daun yang kering dibakar api. Maksudnya cepatnya masa berlalu. Faktor utama adalah kerana hilangnya keberkatan. Keberkatan. Subhanallah. Allahu Akbar. Keberkatan terletak paling utama kepada 3 perkara. Tuan-puan sekalian, 3 perkara. Keberkatan kepada umur. Yang kedua, keberkatan kepada kesihatan. Dan yang ketiga, keberkatan kepada harta. Jadi kalau kita bincang pasal berkat, kita bayangkan 3 perkara yang kita perlu cari keberkatan. Yang pertama pada umur. Ada orang hidupnya 30 tahun. Tetapi banyaknya ibadah dia buat, ibarat dia hidup beratus tahun. Ada orang hidup 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tetapi kerana tidak berkat, dia punya amalan mungkin umpama seperti orang hidup 2 tahun saja. Ataupun 10 tahun saja. Ada orang umur 20 lebih dah meninggal dunia. 30 lebih dah meninggal dunia. Tapi kerana dia sangat berkat sepanjang hidupnya, seorang yang soleh sangat baik, tetapi walaupun setelah dia meninggal, namanya sentiasa disebut, diingat, didoakan oleh orang-orang yang terdekat dengan dia, ataupun ilmunya bermanfaat seumpama dia hidup beratus tahun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita nanti akan muhasabah berkenaan dengan umur kita. Adakah umur kita dalam keberkatan? Apakah ciri-ciri orang yang hidupnya umurnya dalam berkat? Subhanallah. Keberkatan yang kedua adalah pada kesihatan. Keberkatan yang ketiga iaitu pada harta. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita kan buat sesuatu Allah ajarkan baca doa. Contoh bila nak makan, kita baca doa apa? Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah. Barik lana, berkatilah kami. First kita doa, kita diberkati Allah. Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami. Mimma razaqtana, dengan apa yang engkau rizkikan kepada kami. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Pernah tak kita terfikir, kita nak makan, tapi kenapa sebut neraka? Kenapa tiba-tiba doa macam tak best lah, macam memanglah kita tak pernah fikir tak best tu. Tapi seolahnya makan kan benda sedap, benda seronok. Lepas tu doa pula sebut neraka. Masya Allah. Apa kaitan dengan doa dan situasi nak makan? Kenapa doa itu yang diajarkan oleh Nabi bila nak makan? Sebut perlindungan daripada api neraka. Tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ibu ayah, para pekerja, adik kakak sekalian. Di antara tujuan hidup kita adalah untuk mencari keberkatan. Itu di antara tujuan hidup kita. Dan tujuan kita setiap hari adalah untuk mencari keberkatan dalam setiap apa yang kita lakukan. Orang yang tidur dalam keadaan baca doa, lepas tu dia ikut sunnah Nabi berwuduk. Sunnah Nabi lagi apa sebelum tidur buat apa? Baca zikir Fatimah, itu nanti kita kupas. Kemudian Nabi tidak akan tidur melainkan membaca 2 surah. Surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Subhanallah, dan Nabi pernah berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, jangan kamu tinggalkan 3 amalan ini. Jangan kamu tinggalkan. Dia mewasiatkan, Rasulullah mewasiatkan kepada Ibnu Mas'ud 3 amalan. Yang pertama, jangan kamu meninggalkan solat sunat duha. Yang kedua, jangan kamu meninggalkan solat sunat witir sebelum tidur. Yang ketiga, saya tak ingat. Biasa sebut, tapi kerana sekarang tak ingat, nanti mungkin saya ingat, saya sebut balik. Muslimin muslimat, sebelum tidur, solat sunat witir dulu. Itu Nabi pesan, sebelum tidur jangan kamu tidur melainkan kamu solat sunat witir dulu. Malam tadi, contohlah ya, saya cerita ini bukan sebab nak kata saya ni solat witir dan sebagainya. Ngantuk sangat selepas isyak. Ngantuk teramat ngantuk. Rasa macam solat isyak tu pun macam berjuang sungguh lah nak habiskan solat isyak tu. Lepas tu,
Bila encik suami ingatkan, solat witir dulu. Pastikan witir dulu sebelum tidur anak-anak apa semua. Saya ni duk fikir apa, nak excuse tak nak solat sebab rasa ngantuk sangat. Nak excuse tak nak solat. Lepas tu saya pun ingat, daripada tak solat, dia lebih baik solat duduk. Kan solat sunat kita boleh solat duduk. Solat sunat boleh solat duduk. Walaupun kita sihat, walaupun kita kuat, walaupun tak ada apa-apa. Mungkin kita bukan sebab ngantuk, tak ada penat pun, tapi saja nak solat duduk. Boleh tak? Boleh. Tapi di sana ada penjelasan pahalanya separuh daripada solat berdiri. Tetapi jauh lebih baiklah kita solat daripada tak solat. Solat witir adalah salah satu solat sunat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita buat, kita dapat cintanya Allah. Paling kurang kita buatlah 3 rakaat. Sebab boleh buat sampai 11 rakaat. Kan Nabi buat dalam tempoh yang lama, dalam jumlah yang paling banyak. Kita habis-habis salah daripada tak buat satu jadi kan. Itu yang 30 tahun umur dah 41 juga. Tak naik-naik pangkat jadi 3. Kalau gaji nak naik pangkat. Kalau pangkat nak naik. Kan kalau rumah nak upgrade, kereta nak upgrade, penampilan upgrade, handbag upgrade, kasut upgrade. Tapi ibadah kita masih ditakut nama. Tapi cita-cita besar nak syurga Allah. Cita-cita hebat nak mati husnul khatimah. Cita-cita besar nak sekeluarga di syurga. Tapi nak korbankan masa untuk Allah dan kita tahu itu Allah suka, susahnya nak buat. Tapi berkorban untuk perut kita sanggup berdiri 2 jam masak. Bukan kata tak boleh, memang boleh. Tapi bila kita muhasabah diri, kita dapati kita lebih banyak buat sesuatu sanggup susah payah untuk bahagian dunia. Saya sendiri akui diri saya pun macam tu. Jadi janganlah berkira jika kita nak luangkan sedikit masa sebelum kita tidur, siapa yang buat persiapan yang baik setiap kali nak tidur, insya-Allah dia juga akan sempat dan akan buat persiapan yang baik sebelum dia mati yang sebenar. Sebab tidur adalah mati sementara sebelum datangnya mati yang sebenar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, saat kita tidur tu gambaran daripada satu firman Allah, saat kita tidur, roh kita keluar. Dan Allah menahan mana-mana roh untuk kembali semula kepada badan dan dia akan mati dalam tidur. Dan Allah berfirman, dikembalikan semula roh kepada orang yang sedang tidur. Lalu dia dibangkitkan daripada kematian yang sementara. Sebab itu orang yang berjaya dan kuat untuk buat persiapan mati yang sementara iaitu tidur setiap malam, dia paksa juga diri dia. Ngantuk macam mana pun, saya bagi tip lah. Kalau kita rasa malas, penat macam mana pun nak baca Al-Mulk tu, lepas tu nak sambung sejadah, sekurang-kurangnya kita baca juga walaupun baring. Duduk atas tilam dah. Kan? Ya Allah, ngantuk sangat, penat sangat. Buka handset tu, buka YouTube. Bacalah surah Al-Mulk. Tak larat dah sejadah. InsyaAllah surah Al-Mulk tu memadai. Tapi kalau mampu, saya nak bagi tahu ni, sebab ada ramai orang ingat bila nak baca Quran, kena hadap kiblat, ambil wuduk, pakai tudung lengkap. Sebenarnya kita boleh membaca dalam apa juga keadaan. Tetapi bila kita nak berakhlak, beradab dengan Al-Quran, macam itulah caranya. Kita pakai elok, kadang-kadang kita perempuan malah nak ambil tudung, pakai towel pun jadi. Tak ada wuduk, tak ada apa. Yang penting pegang tafsir, bukan pegang Al-Quran yang tanpa terjemahan tu. Ataupun bukalah YouTube pun tak ada masalah, yang penting baca. Siapa yang kuat istiqamah melakukan persiapan untuk kematian yang sementara iaitu tidur, insya-Allah kita akan diberikan rezeki oleh Allah dapat buat persiapan sebelum mati yang sebenar. Kan kita biasa dengarkan orang yang bila nak mati macam dia tahu dia nak mati. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sebelum nak mati dia berubah. Dia jaga solat tahajud, dia berubah, dia berhijrah. Lepas tu dekat-dekat dengan saat kematian tu siap bagi wasiat lagi. Dia settle semua hutang. Allah mempermudahkan, Allah murahkan rezeki dia untuk settle hutang. Ini golongan diberi kelebihan, dia dapat sempat buat persiapan untuk kematian yang sebenar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kita pergi kepada doa makan tadi tu. Sebab kita sebut doa makan tu berkaitan dengan tajuk kita, ada perkataan barakah. Subhanallah. Kita doa apa bila nak makan? Allahumma, ya Allah,
barik lana, berkatilah kami. Fima razaqtana, dengan apa yang engkau rizkikan kepada kami. Apa yang Allah rizkikan saat itu nak makan. Apa lagi Allah rizkikan pada saat itu? Kesihatan, nyawa, rumah, suami, isteri, anak-anak. Semua itu rizki daripada Allah. Kita nak semua itu berkat. Semua itu berkat. Wa qina azabannar, dan jauhlah kami daripada azab api neraka. Sebab apa saja yang tidak ada keberkatan boleh jadi sebab kita dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itu sangat berkaitan doa tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami dengan apa yang engkau rizkikan kepada kami dan jauhlah kami daripada azab api neraka. Sebab jika semua yang Allah beri ataupun ada yang Allah beri tak ada berkat, itu jadi sebab kita dibakar api neraka. Makanan yang kita nak makan, Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama untuk membakarnya. Na'udzubillah min zalik. Kita kan makan kedai makan kat mana? Okey, isu viral berapa hari ni? Ada hamba Allah, artis kita makan di kedai makan Cina. Betul tak ni? Oh, tak ikut Tak ada FB ya? Tak ada IG, Felda ni ya? Subhanallah, mungkin memang hari-hari dengan ceramah, tazkirah, kan? Selawat, zikir, Quran, Masya Allah. Ustazah ni ikut juga artis-artis. Dan kantoi kan? Tapi sebenarnya benda tu viral. Jadi ramai orang kupas dan video tu orang share. Jadi kita terpaksa tengok. Macam tu kan. Tak apalah, saya takkan sebutlah nama artis siapa-siapa. Janganlah Google sekarang. Sabarlah, dia tak sabar dah tu. Isu viral terkini. Gitu. Masa tu hamba Allah ni sedang makan, tetapi di restoran Cina memang nampak semua Cina dan memang tokek Cina, pekerja Cina, restoran Cina. Di mana? Di Malaysia lah, bukan di negara Cina, di Malaysia. Lepas tu sambil makan kata, memang saya makan restoran Cina ni tengok orang Melayu pun ramai. Lepas tu belakangnya memang ada yang pakai tudung lah. Beliau tak pakai tudung. Ini kira ngumpat ke? Subhanallah. Saya tak sebut nama kan? Kedua, sebenarnya bukan individu. Saya nak kupas dan saya nak beri jawapan. Dan ada kaitan dengan tajuk keberkatan ni. Pertama, prinsip berkat tak boleh berlaku kecuali pada sesuatu yang baik. Contoh, makan benda yang syubhah tapi baca doa. Makan benda yang na'udzubillah haram. Contohnya, kerja tak bayar zakat. Duit yang kita beli makanan tu berkat ke tak? Tapi bila nak makan baca doa. Keberkatan hanya ada pada sesuatu yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang buat majlis maksiat, jemput ustaz baca doa. Majlis maksiat, kehadiran bercampur gaul, perempuan pakai seksi. Tapi nak supaya majlis diberkati, jemput ustaz baca doa. Jemput ustazah baca doa. Allahu Akbar. Saya pernah dalam majlis macam tu, saya kata minta tutup sikit. Saya tak pasti sebab apa. Majlis macam ni sepatutnya yang dimohon Allah adalah pengampunan. Sebab ini majlis yang sedang dimurkai oleh Allah. Nak mohon berkat Allah tidak akan turun pada majlis maksiat. Berkat kita kena faham dia akan berlaku pada sesuatu yang baik. Subhanallah. Okey, ada hamba Allah ni makan. Sebenarnya saya tahu ramai orang makan di restoran Cina. Tokek Cina, pekerja Cina apa semua. Tapi tak viral. Tapi bila berlaku pada orang yang dikenali, orang yang popular, jadi viral lah. Jadi kena kecam. Sebab saya tengok belakang beliau tu, ramai lagi orang Melayu Islam bertudung apa makan sama. Lepas tu dia berujar, kedai ni memang dah lama. Ayam dia apa semua dia halal belaka ni. Semua halal belaka. Ini daripada saya kecil memang dah makan kat kedai ni. Orang Melayu Islam kita pun ramai makan kedai ni. Tokek pun cakap ayam semua beli daripada ada CJ halal. Jadi tak ada risaulah, halal semua ni. Okey. Sama juga di Terengganu ada kedai kopi Cina. Ramai orang Melayu Islam. Memang Cina, pekerja Cina tapi orang kata semua makanan situ halal.
Jawapan saya adalah saya bekas penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Awam Agama Negeri Sembilan. Itu jawatan terakhir saya sebelum saya saya berhenti. Saya juga dulu kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan, pegawai awam Islam JAKIM, dihantar bertugas ke Jabatan Agama Negeri Sembilan. First, pengarah bahagian undang-undang keluarga, kemudian dipindah ke bahagian penolong pengarah bahagian pengurusan halal. Saya jawab, mana-mana restoran ataupun kedai yang tidak ada sijil halal, pengesahan halal, semua masuk kategori syubhah. Faham ya? Kalau orang kata, saya makan kedai restoran Cina, semua pekerja Cina, tapi adalah Muslim beberapa orang, tapi ada sijil halal. Maka Ustazah boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun ramai orang macam tak boleh nak terima, tetapi saya sendiri melalui proses nak beri persijilan halal kepada restoran, ia bukan mudah. Kalau restoran itu menggunakan 300 bahan ramuan, setiap bahan ramuan kena sertakan sijil halal. Kod etika pekerja. Perlu ada pekerja muslim sekurang-kurangnya 2 orang. Kena ada halal exit dan sebagainya. Lepas tu kita ada dari masa ke semasa penguasaan. Contoh di RNR, ada, kita panggil apa? RNR ni kita panggil apa? Kita panggil apa? Ya, betul lah, rehat dan rawat. Pandailah, subhanallah. Ya, dalam RNR tu ada apa? Kios, apa kita panggil? Food court. Dekat food court ni, subhanallah, dekat food court ni, kalau perasan, ada yang ada logo halal, ada yang tak ada. Dan kebiasaannya ada logo halal adalah toke dia non-Muslim. Yang tak ada logo halal sebab dia Muslim, jadi soalannya orang dah yakin, dah percaya pada dia pun Muslim, jadi dia tak perlu ada logo halal. Kalau orang tanya saya, mana lebih diyakini? Kalau saya dari segi zahir adalah yang ada logo halal. Sebab bahan ramuan daripada A to Z telah disahkan halal. Dan belum tentu yang kita nampak Muslim, dia adalah amanah untuk memastikan semua barang adalah ada sijil halal. Okey, kita kena kembangkan lagi. Ini pasal keberkatan makanan ni. Sebab setiap yang masuk dalam bedah daging kita akan diazab sekiranya ia sumber daripada yang haram. Kecuali, contohlah, kan banyak restoran Tom Yum, restoran Melayu Islam kita, mana ada logo halal? Ada tak logo halal? Tak ada kan? Sikit sangat persen yang ada logo halal. Sangat sikit. Antara faktor sebab mereka kata susah. Susah apabila mereka tidak nekat ataupun tak nak seribu daya. Nak seribu daya, tak nak seribu daya. Bila dulu ada restoran ataupun apa-apalah toke yang bukan Islam datang kepada kami, nak minta sijil halal bagi restoran, bila kita kata buat macam ni, kena renovate sikit, ni tak boleh, ini akan menyebabkan piping gini-gini sebab dia kena renovate sikit. Mereka kebanyakannya okey, akan sanggup buat apa saja asalkan mereka dapat kepercayaan daripada pengguna Islam untuk makan di restoran mereka. Subhanallah. Dan saya sendiri dulu selalu kena maki hamun oleh umat Islam kita sendiri. Apalah payah ni, orang bukan Islam nak tolong sangat. Ni orang Melayu tak ni, itu ini, macam-macam syarat, dah marah letak. Subhanallah. Sedangkan kita kata kalau encik ikut, encik dapat keberkatan dalam perniagaan dan encik bukan hanya dapat untung dunia, tapi dapat untung dunia dan akhirat. Subhanallah. Dan pengalaman saya pergi ke restoran umat Islam Melayu kita, bila kita tengok invoice, ramai yang ambil bekalan daripada orang tengah, traders. Orang tengah. Yang mana dia sendiri tak tahu sumber ayam, daging, sumber-sumber bahan ramuan tu daripada mana. Yang tahu dia dapat invoice daripada orang tengah. Sebab peniaga-peniaga dia tak ada masa nak pergi pasar, nak pergi kedai. Dia tunggu orang datang hantar dengan van. Dan mereka akan pilih yang paling murah. Siapa yang tawarkan harga paling murah. Dan biasa yang boleh tawarkan harga paling murah adalah orang bukan Islam. Bila tanya, encik tahu tak ayam daripada mana? Saya tak tahu. Tapi dia cakap, siapa orang bukan Islam yang dia beli, dia cakap ada halal. Encik percaya ke? Encik pernah minta bukti? Encik pernah tengok invoice pembelian dia dengan sumber yang halal? Tak. Dan bila kita pergi cek dengan kotor, dengan itu, dengan ini, cek bahan ramuan. Sudah.
Doa kita apa tadi? Allahumma barik lana. Ya Allah berkatilah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Jadi macam mana? Jika kita ada kenal restoran ataupun kedai makan yang orangnya kita pun kenal. Orang baik, orang soleh. Walaupun tak ada sijil halal, maka tenanglah kita. Itu kadang-kadang saya pergi kedai makan kan, saya tanya kat kaunter. Yelah, kalau kena marah lah, saya nekat. Bukan sebab saya Ustazah Asma, masa saya tak dikenali dulu pun. Kalau pergi pasar malam, kakak-anak nak pergi pasar malam kan. Lepas tu anak-anak nak macam fish ball, fish cake. Fish ball lah biasa budak-budak suka kan. Lepas tu saya akan tanya, cik minta maaf ya, ada logo halal tak? Benda tu, surimi tu, ada logo halal tak? Kena marah tu biasa. Nak beli, tak nak sudah. Kata minta maaf cik, saya nak bagi makan ke anak-anak saya kena pastikan yang halal. Ada setengah okey bagi kerjasama. Dia siap ambil plastik tunjuk. Ada logo halal. Sebab makanan surimi, macam yang fish ball, fish cake, apa lagi tu? Ketam, hotdog, benda-benda macam tu kan. Antara ingredient yang kritikal adalah platelet darah. Sebab itu bila saya pergi rumah-rumah sembelih, tuan-puan sekalian, darah sembelihan binatang tu, dia orang tadah. Dia orang bukan alihkan. Dia orang tadah bertong-tong. Besar-besar tong. Nanti ada kilang yang akan beli darah tu. Dia akan banyak daripada darah ni boleh buat banyak bahan gunaan, produk makanan untuk penghasilan itu ini, untuk menjadikan satu benda-benda surimi tu tadi, produk tu untuk jadi beku, untuk tahan lama, macam-macam. Jadi masa saya dihantar, saya bertugas di bahagian halal, saya mula-mula macam memberontak dalaman lah. Sebab saya bidang syariah, pengajian Islam, tiba-tiba masuk satu bidang yang sangat berbeza. Kena belajar bahan ingredient dalam bahasa Inggeris, dia kena faham itu keluar masuk kilang. Tetapi rupanya ada hikmah besar supaya saya menyampaikan kesedaran berkenaan dengan halal. Tapi dah lama dah tak ceramah pasal halal. Dulu selalu ceramah pasal tajuk halal. Lepas tu bila saya wider dengan ceramah umum, ada pula yang kutu, yang kecam. Dan bila pula Ustazah ni, bukan Ustazah ni halal je. Sebenarnya, yelah halal lah, Ustazah ni halal. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, bila nak bercuti, dia kan cuti sekolah nanti, tak lama lagi cuti sekolah kan? Minggu depan cuti sekolah. Minggu depan cuti sekolah. Minggu lagi sekali. Cuti sekolah berapa hari ya? 1 minggu. Mungkin ada plan bercuti, pergi hotel, tolong cari hotel yang ada sijil halal. Tolong cari hotel yang ada sijil halal. Bila hotel tu ada sijil halal, hotel tu dijamin tidak ada pork, tak ada unsur-unsur khizir, babi. Kan tak sebut babi, tak rasa sangat kebabian tu kan. Tak ada unsur babi tu, tak ada. Sebab apa? Kalau hotel tu 5 star pun, kadang-kadang mereka ni memang mengutamakan permintaan pelancong luar negara, mereka akan sediakan juga. Sebab ada pelancong kalau tak ada hidangan pork, dia tak nak pergi hotel tu. Lepas tu, hotel tu mungkin ada arak, tetapi level berbeza, tempat dapur tak sama. Tapi kalau tak ada sijil halal, walaupun tempat kita makan breakfast tu tak ada arak, tapi jika mereka berkongsi kitchen yang sama ataupun loading barang-barang di tempat yang sama, boleh jadi berlakunya kontradiksi. Kan, contamination. Maksudnya contamination, bukan kontradiksi. Boleh berlaku contamination yang menyebabkan sumber bahan makanan yang halal boleh jadi bernajis, maka haram. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang keberkatan, dia akan pergi kepada kita rasa macam susah. Macam susahnya lah, semua nak kena jaga, semua nak kena cek, semua nak kena semak. Tetapi bagi orang yang beriman, orang yang soleh, Allah akan mudahkan. Kita tak akan rasa susah. Sebab siapa yang tak nak bersusah dahulu, dia akan siapa yang tak nak bersusah dahulu, siapa yang bersusah dahulu, dia akan bersenang kemudian. Siapa yang nak mudah dahulu, akan susah lagi di kemudian hari. Hari ni happy, pergi bercuti. Kita tak tahu apa berlaku kesan daripada kita makan benda yang syubhah, benda yang haram, kesan kepada kebahagiaan rumah tangga. Hati keras, yang tanya Ustazah kenapa anak-anak saya degil, itu soalan selalu kerap saya terima. Selalunya saya akan tanya, cek apa yang anak makan. Saya pernah ditanya,
oleh jiran. Jiran ni memang jiran yang baik. Umur dia dah 50 lebih. Lepas tu satu hari jiran ni tanya saya. Sebab dia orang Pakistan. Lepas tu kan dia tanya. Dia panggil saya Asma. Asma, boleh saya tanya? Boleh. Soalan ni baru je ditanya. Kamu sudah habis 30 juz Al-Quran dengan tafsir? Lepas tu saya kata maksudnya setiap ayat kamu dah tafsir. Baca dengan tafsir, bukan terjemahan. Faham ya? Dia tanya saya soalan, kamu dah khatam ke Al-Quran dengan tafsir? Tafsir kan, tebal kan kitab tafsir. Satu-satu juzuk pun dah tebal kan. Dia tanya saya, adakah kamu dah habis khatam Al-Quran dengan tafsir? Dia kata dia pun cerita, saya perlu menghabiskan dalam tempoh 5 tahun. Baru saya khatam dengan tafsir, bukan dengan terjemahan. Lepas tu saya kata, Masya Allah, Allahu Akbar. Kamu perlu, Asma, kita orang Islam mesti baca Quran dengan tafsir. Kalau tak, kenapa kita jadi orang Islam kalau kita sendiri tak tahu tentang Al-Quran? Tentang setiap maksud yang disampaikan di dalam Al-Quran. Lepas tu soalan seterusnya dia tanya saya. Sebab dia tengok saya tak ada pembantu, anak 7 orang kelang kabut, buat banyak perkara, dia pun follow saya. Dia kata, macam mana dengan makanan anak-anak? Lepas tu saya jawablah jujur kan, banyak beli. Jawab jujur lah, banyak. Ya. Hari ni kamu masak tak? Tak. Habis tu beli. Dia punya bulat mata saya sebut beli tu. Kamu beli? Rasa macam berdosa besar lah sangat pula. Kamu beli? Ya, saya beli. Sekarang ustazah kena ceramah ni dengan jiran. Kamu beli? Kadang-kadang saya tak larat, saya tak sempat. Kenapa kamu tak ambil pembantu supaya pembantu boleh masak? Itu jauh lebih baik daripada kamu beli dekat luar. Oh, dia punya teguran tu. Dush kena. Kita rasa macam, subhanallah, kita nak ada privacy, tak ada ni. Dia pun kata, kamu ada staf begitu ramai. Ya, kami ada staf sampai 100 lebih kan. Sebab dia orang banyak tugas, banyak kerja. Ada tugasan masing-masing. Kamu itu, kamu ni, kamu buat itu, buat ni. Takkan kamu tak boleh usaha cari pembantu. Kalaupun tak nak buat benda lain, kurang-kurangnya dia boleh masak ketika kamu tak boleh masak. Ataupun dia siapkan bahan-bahan, kamu yang masak. Dia kata, jagalah makanan yang nak masuk dalam perut anak-anak kamu. Kamu boleh jamin ke Asma, kedai makan tu masak betul-betul? Bahan apa? Campur orang putih lah, sebab dia orang Pakistan kan. Jadi saya faham lah. Orang tu solat ke tidak? Sampai detail macam tu. Dia kata, saya sampai sekarang saya masak sendiri. Tapi anak dia tak ramai, 2 orang. Anak kamu 7 orang, macam mana kamu urus? Lepas tu dia tengok banyak pula binatang kat rumah kan. Astaghfirullah, dia istighfar je. Astaghfirullah. Lepas tu kan dia kata, kamu sibuk, macam mana dengan kamu punya ibadah? Aduh, lagi kena. Tuan-puan sekalian, bagi saya jiran macam ni, jiran yang sangat baik. Dia tanya macam mana? Saya pagi-pagi dia cerita rutin dia. Saya dapat baca Al-Quran, saya dapat terjemahan, kemudian saya boleh buat ini. Kamu sempat tak Asma? Kamu mesti terlalu penat. Kamu sempat tak nak buat amal-amal ibadah khusus ni sebelum kamu tidur? Oh, kadang-kadang saya tertidur macam tu atas kursi. Maksudnya, kepenatan ni balik kadang pukul 10 sekian-sekian. Kamu kena atur. Kita sebagai hamba, saya nak sebut, ini tambahan saya ya. Kita sebagai hamba Allah tak ada siapa boleh ganti. Tapi tugas kita boleh digantikan oleh orang lain. Maksudnya ada keadaan kita kena dah bagi tugas-tugas ni, tetapi kita dengan Allah sebagai hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, dan kita sebagai isteri tak ada orang boleh ganti, kita sebagai ibu pun tak ada orang boleh ganti. Tapi tugas-tugas memasak, mengemas, kalau kita mampu, ada orang yang boleh menggantikan. Dan malam tu juga mesyuarat agung dibuat dengan Encik suami. Oi, memang terpukul sungguh. Terpukul sekian-sekian. Lepas tu kan dia pesan pada saya nak pesan pada kita ni, orang muda ni. Kita lebih kurang sebaya kan. Saya lahir 83. Encik ni nampak lagi muda, 20-an je nampak ni. Sebab pakai mask. Kalau buka, tambah 20 lagi. Tuan-puan sekalian, dia pesan apa? Subhanallah, dia orang dah berusia, mak-mak. Dia kata, Asma, ingat pesan saya pada awak. Ingat pesan anti. Dia kata, anti mau pesan sama. Bukan mau, maksudnya dia cakap ni lah orang Pakistan kan.
Nanti mau pesan sama Asma. Itu macam mau pesan sama kamu. Macam Indonesia. Okey, tak apa. Nanti nak pesan ni. Nak nasihatkan. Waktu muda tidak akan kembali. Bila kamu sudah tua, badan kamu akan sakit. Masa tu kamu baru nak buat ibadah, kamu dah tak kuat. Sekarang kamu muda, kamu push diri kamu, kamu push. Kamu nampak tak ada ramai orang bila warga emas dah tua, dia sakit sana, sakit sini. Sebab dia terlalu memaksa diri dia semasa muda. Sebab dia umur dia dekat 60, tetapi muka dia awet muda, tenaga dia, ceria dia, cara dia bercakap. Saya sayang diri saya daripada sejak muda, bukan saya sayang bila saya dah tua. Kamu kena sayang diri kamu daripada sekarang. Sekarang memang kamu boleh buat macam-macam sebab kamu masih muda. Tetapi nanti sebab kamu dah paksa diri kamu, kamu akan sakit sana, sakit sini. Kamu nak ke meniti usia tua dalam keadaan sakit? Macam-macam. Babai tu, peringatan lagi. Ingat Asma. Jalan depan ingat. Saya kata memang betul lah ni Allah hantar ni. Subhanallah. Dan saya kongsi kepada puan-puan. Apa inti yang saya dapat penting malam tu pasal makanan. Kita kadang-kadang merungut. Kenapa hati kita tak tenang? Kenapa kita tak kuat untuk menghadapi ujian Allah? Kenapa selalu salah faham dengan suami? Kenapa susah nak dapat sakinah, mawadah, warahmah? Kenapa anak-anak kita susah nak menghafal? Kenapa asyik nak kena paksa je solat? Kenapa kalau kejut payah nak bangun? Hilang keberkatan di dalam rumah tangga. Dan punca keberkatan yang kuat adalah sumber daripada makanan. Bila makanan kita berkat, dia akan beri kepada kita jadi orang yang tidak suka buang masa, seseorang yang tak malas, rajin, seseorang yang tak suka layan maksiat, sebab darah daging yang terbentuk diri kita ini ada pada sumber yang barakah. Allahu Akbar, subhanallah. Orang selalu tanya, Ustazah macam mana nak jadi macam cergas je? Nampak Ustazah cergas je. Pagi malam cergas je. Saya kata sebenarnya orang tak nampak. Sebab depan orang saya kena cergas lah. Tapi belakang saya lembek. Belakang saya tak larat. Kadang-kadang saya sedar diri saya tak ada sisa tenaga saya jadi pemarah. Tak ada tenaga sebenarnya untuk menampung ujian. Jadi kita jadi pemarah. Bila balik penat, anak buat masalah sikit, terus marah. Sebenarnya kita bukan seorang yang begitu. Tetapi sebab kita tidak ada tenaga untuk menampung ujian Allah yang datang daripada anak. Sebab tu perkara macam ni, muslimin-muslimat kena cek balik lah. Kita kena bincang dengan suami macam mana. Kalau kita keletihan mengambil terlalu banyak diri kita, macam mana kita nak cukup tenaga untuk jadi seorang ibu yang penyayang. Cukup tenaga jadi isteri yang misali. Cukup tenaga untuk jadi anak, untuk jadi pekerja dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Kita pergi balik kepada doa makan tu. Ada orang tanya, Ustazah, doa makan tu boleh baca anytime tak? Boleh. Bukan semesti kita baca doa nak makan je. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah kami. Fima razaqtana. Dan dengan apa yang kau rizkikan kepada kami. Waqina azab benar. Dan lindungi kami daripada azab api neraka. Tuan-puan, muslimin-muslimat. Rumah besar atau kecil bukan isu utama. Rumah tu dekor ke, tak dekor ke, rumah macam hotel ke, macam homestay ke. Rumah macam mana, yang paling utama adalah rumah itu berkat. Bila rumah itu berkat, keberkatan itu akan bertambah. Apa maksud berkat? Berkat membawa maksud kebaikan yang banyak. Bila rumah itu berkat, keberkatan akan kekal walaupun kita dalam masuk kubur. Jika rumah itu tidak berkat, maka rumah itu tidak ada kebaikan di dalamnya, malaikat rahmat pun tak masuk. Kereta besar atau kecil, nombor 2. Mewah ke, murah ke, kereta macam mana, nombor 2. Yang paling utama bagi kita orang Islam, bagaimana kereta itu nak dapat keberkatan. Sumber beli rumah, sumber beli kereta. Makanan, sedap ke tak sedap, bagi kita orang Islam, nombor 2. Yang paling utama, makanan itu berkat. Suami, handsome ke, tak handsome ke, borai ke, six pack ke, apa sajalah, isteri pun sama. Yang paling utama adalah suami yang berkat. Paling utama adalah isteri yang berkat. Anak pun sama. Kita duk kerja anak comel, anak cute, anak bijak. Tapi paling utama adalah anak yang berkat. Semua perkara dalam hidup kita,
dari sudut masa ke, diri kita ke, sekeliling ke, rezeki ke, harta ke, paling utama keberkatan. Persoalan sekarang, macam mana nak dapat keberkatan? Sebab itu Islam agama yang praktikal. Sebenarnya tanpa kita sedar, kita sentiasa sebenarnya buat sesuatu dengan cari keberkatan, iaitu melalui doa. Seseorang yang tidur dengan baca doa, dengan orang yang tidur tak baca doa, tidur sama, waktu sama, lena sama, tapi yang membezakan tidur yang baca doa, tidur yang berkat. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kejap lagi nak mati sementara ni. Kita tidur pun dengan nama Allah. Sepanjang tidur tu, contoh macam ni ya tuan-puan sekalian. Contoh air ni kan, kalau tak baca doa, tak baca bismillah dan tak baca doa, kita minum dan kita hilang dahaga. Tapi orang yang nak minum air baca bismillah ataupun baca doa minum air zam-zam tu, dia pun hilang dahaga plus keberkatan. Dan keberkatan inilah satu perkara yang subjektif. Kita tak tahu kebaikan apa yang Allah akan berikan melalui air yang kita minum. Keberkatan boleh datang dalam bentuk dihilangkan penyakit, dikenyangkan kita, diberikan kesihatan, diberikan kecerdasan. Dan kita tak tahu keberkatan yang datang daripada Allah, dia akan berubah air ini, kita dapat apa. Yang tak baca doa, dia dapat hilang dahaga. Tapi yang baca doa, ditambah dengan keberkatan. Orang yang makan, dua-dua hilang lapar. Tapi yang baca doa sebelum makan, sebab dia mulakan dengan nama Allah dan bermohon kepada Allah, maka dia dapat lebih daripada hilang lapar. Tubuh badannya sehat, dilindungi daripada penyakit. Tubuh badannya Allah ringankan untuk melakukan ibadah. Subhanallah, dia jadi orang yang boleh mengawal hawa nafsunya, makan sekadarnya, dan boleh jadi Allah akan pelihara dia daripada memakan makanan yang syubhah ataupun haram. Subhanallah, Allahu Akbar. Nak keluar daripada rumah, ada doa. Bangun tidur ada doa. Nak masuk tandas ada doa. Keluar tandas ada doa. Tengok cermin ada doa. Pakai baju ada doa. Buka baju ada doa. Nak mula mana? Nak keluar rumah ada doa. Masuk rumah ada doa. Naik kenderaan ada doa. Betul kan? Kehidupan kita 24 jam sebenarnya semuanya ada doa. Lepas tu kalau pun tak ingat doa, sekurang-kurangnya bismillah. Nak masuk tandas kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tahu tak maksud dia? Allahumma, ya Allah. Allahumma inni, sesungguhnya aku, a'udzubika. Aku mohon perlindungan daripadamu, ya Allah. Minal khubuthi wal khaba'is. Daripada kekotoran, khubuthi daripada kekotoran dan juga daripada kecelakaan. Macam itulah. Daripada perkara buruk. Subhanallah. Dan memang ramai pun orang celaka pun dalam tandas. Maksud berlaku aksiden. Tergelincir lah, jatuh lah, itu inilah. Ramai mana orang dalam tandas suka duduk lama-lama lah. Sebab itu tempatnya syaitanir rajim. Subhanallah. Termenung lama lah. Tak basuh-basuh. Dia termenung kan. Allahu Akbar. Buang masa dalam tandas. Fikir bukan-bukan dalam tandas. Sebab masuk tempat dia, kita mohon walaupun kita masuk tempat penghuninya adalah syaitan, tapi kita tetap selamat daripada gangguan dan bisikan syaitan. Dan juga daripada kekotoran. Keluar pada tandas kita baca doa apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Syukur ya Allah. Azhaba annil adha wa afani. Yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran. Wa'afani, dan beri kepadaku kesihatan. Kita pergi tandas, kita buat apa? Sama ada mandi bersihkan diri, ataupun buang air besar atau buang air kecil. Betul kan? Buang air besar nikmat tak? Encik nikmat tak buang air besar? Seronok tak? Nikmat tak buang air besar? Nikmat tak buang air kecil? Pernah tak? Highway, lepas tu jam, lepas tu nak terkucil. Rasa macam mana? Menggelupur kan? Kalau terkucil tahan lagi. Kebetulan memulas perut pula tengah ciri. Biru muka kan. Dah tak tertuang. Gini-gini. Kalau boleh nak turun kereta berlari nampak. Nampak RNR depan. Lepas tu kereta tak boleh nak gerak. Rasa nak berlari tak kira apa lah. Lepas tu kalau sempat masuk tandas. Bukankah perkara pertama yang kita rasa adalah kelegaan. Macam tu kan.
Oh, selamat. Lega. Orang yang diuji Allah dengan sakit tak boleh buang air besar, buang air kecil, sangat azab. Sampai kena pergi ke hospital, kena tebuk. Dah hilang nikmat buang air besar, buang air kecil. Sebab itu bila kita keluar daripada tandas kita dianjurkan baca doa, Alhamdulillah, segala puji syukur ya Allah. Azhaba anil adab, yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran. Kekotoran zahir dan batin. Wa'afani, dan berikan aku kesihatan. Sebab yang keluar tu, sama ada kita mandi, kita cabut, kita bersihkan badan tu, semua itu juga kotoran yang menyebabkan kita sakit. Dan juga kotoran dalaman, najis yang kotor tu, dikeluarkan bersama keluarnya toksik-toksik dan sebagainya. Sebab itu praktikal untuk kita dapat keberkatan dalam hidup adalah dengan beramal dengan semua doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga doa yang disusun oleh para alim ulama. Tugas saya dan tugas tuan-puan sekalian, habis kuliah ni adalah cari dalam internet list doa harian. Nanti tak tahulah kalau nak print di pejabat kan guna kertas pejabat, betul kan? Bayarlah sikit 20 sen ke ataupun tak claim pandai-pandai lah. Print, lepas tu tinggal lagi balik tampal-tampal. Siapa yang tak buat, kemungkinan besar dia tidak beramal dengan praktikal untuk dapat keberkatan. Saya cakap benda ni memang pengalaman saya sendiri. Hari-hari niat nak baca doa selalu. Tetapi setiap kali tu juga lupa tengok cermin nak baca doa cermin. Setiap kali tu juga lupa, benda-benda simple pun lupa. Doa tu kita hafal. Tetapi bila dah start tampal, bila nak kalau rumah ada sikit tampal, bila dekat dapur doa apa, bila nak masak, okey, zikir-zikir ni, saya pun kerja menampal-nampal. Satu hari saya tampal je, saya tulis, saya tampal. Tulis tangan. Lepas tu ada hamba Allah ni, dia ambil inisiatif apa? Dia framekan semua yang saya tulis dekat. Saya tulis di kertas, lepas tu saya tulis tak lawa pun, asalkan saya ingat. Dekat dapur nak zikir apa, ini nak ni apa kan. Tapi ada hamba Allah tu, tahu-tahu semua dah di-framekan. Dia tiba nampak lawa. Padahal tulisan tu tak cantik. Dia tu terima kasihlah tolong framekan. Masya Allah. Jadi rahsianya kalau nak bagi cantik, framekan lah. Kalau kita gantung tempat yang sesuai cantik, dia akan mengingatkan kita. Tuan-puan sekalian, ramai orang yang beli tulisan-tulisan Al-Quran jadikan perhiasan. Betul tak? Ayat kursi, 3 kod, bagus. Tapi masa niat beli tu untuk perhiasan, akhirnya dia jadi perhiasan betul-betul. Tak adalah bila tengok ayat kursi jadi nak baca kan? Bila baca tengok 3 kod jadi baca. Sebab niat. Innamal a'malu binniat. Satu amalan tu berdasarkan niat. Masa niat tu memang, wah cantiknya bang, ya Allah cantiknya. Ayat kursi ni bang, jatuh cinta. Dia niat beli untuk perhiasan, memang betul jadi perhiasan. Sangat rugi. Lepas tu lah saya ubah, saya tulis memang niat untuk baca, tampal, memang Alhamdulillah itu jauh lebih berkesan. Sebab niat tulis dan tampal tu untuk dibaca. Peringkat awal mungkin kita kena buat macam tu dulu, isi rumah, macam tak lawa sikit lah rumah kita bertampal-tampal. Lepas tu bila anak dan kita dah sebulan, dah biasa dah. Dah jadi auto dah. Masa tu kita bolehlah cabut balik. Kalau nak cabut balik. Sebab rumah kita contoh dekor dah cantik apa, macam dah tak sesuai. Tapi itulah secara praktikal saya kongsi dengan tuan-puan sekalian. Kalau kita tak paksa diri kita, kita masih lagi dalam dunia ni antara dua. Hidup dalam keadaan tak tenang, serba salah, macam tertanya-tanya. Aku ni dah buat betul tak ni sebagai hamba Allah? Tapi bila kita daripada awal tidur sampai tidur balik, sentiasa kita ni diiringi dengan doa-doa, insya-Allah semua yang kita buat dapat keberkatan. Subhanallah. Boleh tak saya nak buka peluang kepada siapa yang nak bertanya soalan? Saya tahu masa dah habis ni, kita buka peluang pada siapa yang nak tanya sebab saya tengok ada 2 ni. Mungkin sepatutnya saya kembali kepada MC kan? Tapi kita direct Okey, tuan-puan silakan. Insya-Allah apa jua soalan? Kalau tak berkait pun saya kira boleh saja. Tajuk kita aku dan keberkatan. Subhanallah. Okey, silakan puan. Masya Allah. Okey. Sudah ni dah. Silakan puan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan saya Nomadi. Teruskan. Okey, Assalamualaikum. Okey. Saya ada satu soalan sebab benda ni dah sebab bila kata Ustaz nak datang. Tapi memang benda ni dah lama berleka dalam kata minda saya dah. Saya nak tanya Ustazah macam ni sebab orang sering kata jangan kira-kira makanan. Maksudnya dia sama ada makanan dia sedap atau tak sedap, jangan dikira makanan dia sebab nanti orang kata tadi lah berkaitan dengan sembilan dan sebagainya. Tapi saya nak tanya jugalah sebab kadang-kadang kita ni manusia biasa, kita tengah makan tapi kita nampak ada something yang kita rasa jangan macam tak elok untuk dimakan. So kita pun cakap dengan partner kita ataupun kita saya dengan suami, saya cakap abang jangan makan tu. Lepas tu suami saya marah saya balik. Dia kata kenapa mesti nak halang dia makan sebab dia dah mulakan makanan dia tadi dengan doa dan sebagainya. Dah kita dah kata apa kata perlindungan Allah lah kan. Jadi saya nak tanya lah sebenarnya apa adab makan yang baik. Dan adakah teguran saya tadi tu, maksudnya kita menghalang orang ataupun kita kata jangan makan sebab benda tu kurang baik, adakah itu sebenarnya dipanggil juga sebagai satu orang kata apa, mencecah makanan, sedangkan dalam hati tu kita tak ada niat pun nak mengata makanan tu tidak baik, cuma sebab kita tahu macam ada sikit pengetahuan lah, kita tahu kalau kuning telur tu contohnya macam dalam negeri saya, kita tahu kuning telur kalau dah sampai hitam tu tidak sesuai untuk dimakan sebab dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan kanser. Jadi kita nampak benda tu, kita beritahu supaya kita tak makan lah kuning telur tu, nak makan makanlah putih tu saja, itu niat kita. Tapi kadang-kadang benda macam tu lah yang salah ke? Adakah itu mencecah makanan? Itu nak tanya. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum. Subhanallah, soalan yang sangat baik. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Bagi tepukan. Masya-Allah. Okey. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Saya kira di kalangan kita tak ada kok orang yang tidak pernah mencecah makanan. Maksud saya sebenarnya yang tadi tu bukan mencecah makanan. Yang tidak pernah komplain makanan. Ada tak orang yang tak pernah komplain makanan selama hidup dia? Masya Allah. Terlebih masa kita cakap, masih lah. Kurang sedap lah. Dulu restoran ni best, sekarang dah tak sedap kan? Contohlah. Kualiti dah lari bila dah maju. Macam-macam kita pandai komen kan. Subhanallah, Allah Akbar. Tak pedih, memang gitu. Okay, subhanallah. Jadi, kadang suami masak, kita komen sikit. Isi masak, suami komen sikit. Kadang tu pergi kenduri pun kita komen kan. Bang rasa tak nasi tu keras sikit kan? Nak juga kan, padahal dah kenyang dah kan. Lembek sikit kan. Ayam masak merah dia tu rasa macam pedas je, kurang manis. Maksudnya saya sebutkan realiti kita ni hampir semua, termasuklah saya pun, kita terkomen selalu mengupas pasal makanan. Dan hanya seorang manusia je yang tidak pernah komen dan komplain makanan. Siapa dia? Ya, Nabi Muhammad SAW. Sampai peringkat bila Nabi dihidangkan dengan sesuatu yang tidak suka sekalipun, contohnya Nabi pergi ke satu kaum, satu kabilah yang mana di situ makan dob. Dob ni kan rupa dia macam biawak kan. Jadi bila Nabi dihidangkan, Nabi tak cakap, gelinya. Bayangkan kalau kita dihidangkan dengan makanan orang-orang asli contoh kan, ataupun makanan masyarakat tertentu sebenarnya halal tapi kita tak biasa makan. Adakah kita dia macam tu kan. Ada orang dia tak biasa makan arnab. Jadi bila orang hidang arnab ataupun dia tahu arnab, dia terus macam siapa makan arnab kat sini? Siapa sanggup makan arnab? Ada yang makan kan. Tapi tak ramai kan. Ada yang kata tak boleh. Okey, tuan-puan sekalian, subhanallah, Nabi Muhammad SAW bila dihidangkan dengan satu makanan yang Nabi sendiri tak biasa, tak pernah makan.
Nabi cuma jawab, Nabi kata, makanan ini bukan makanan kebiasaan di tempat kami. Nabi jawab macam tu saja. Bukan Nabi kata tak nak ke, gedilah memang nampak ni, tak. Nabi tak komen apa-apa. Nabi kata ini bukan makanan kebiasaan di tempat kami. Nabi bagi tahu begitu bahawa Nabi tak biasa makan. Okey. Tuan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Tadi puan tu tanya soalan, kita dah jelas soalan dia. Sebab faktor kesihatan, faktor makanan kurang baik. Contohlah ya, ada tak orang isap rokok baca bismillah? Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Sebab rokok pun berkurang kan macam makan kan. Boleh tak nak isap rokok baca bismillah? Oh, memang tak kena. Memang tak kena. Sebab rokok apa dia hukum? Jangan terasa ya tuan-tuan. Saya tahu orang Federal tak ada yang merokok. Subhanallah. Apa hukum merokok? Tengok fatwa muslimat kata haram. Fatwa lelaki dia ambil makruh biasanya. Dua-duanya memang daripada fatwa pun. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi fatwa dunia dari Iftak sendiri, ulama Islam sedunia pun mengatakan haram. Sebab ia jelas memudaratkan. Bukti mudarat tu jelas nyata. Bila masuk jadi apa kat paru-paru, bukan tak terbukti, secara sainsnya terbukti. Dan terbukti juga sekian-sekian. Tapi ada orang berujar, ada orang merokok hidup sampai 80 tahun, 90 tahun. Dia tak merokok hidup 20 tahun. Serangan jantung macam-macam. Jadi hujah tu adalah hujah yang lain. Tapi hujah yang lebih kuat adalah hujah syariah lah. Okey, apa pun saya tak nak kupas tentang isu hukum rokok tu. Kita pergi kepada keberkatan tadi. Prinsipnya adalah keberkatan ada pada sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara kebaikan. Jadi jika makanan itu kurang baik, walaupun baca doa, tetapi itu kurang baik dari segi apa? Bukanlah sampai peringkat haram. Mungkin dia suka. Ada orang memang suka kuning telur. Anak saya pun ada. Telur tu dia makan kuning je. Lepas tu dia pesan, buat cair umi. Yang tu lagi dia suka. Jadi seorang suka putih, seorang suka kuning. Eloklah tak membazir. Subhanallah. Jadi, Masya Allah. Tuan paskan. Okey. Masa dah habis ya. Kita akan berhenti ya. Sekejap lagi. Okey. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian. Bagi saya itu bukan mencerca makanan. Itu bukan cerca. Itu nasihat. Itu pandangan. Masya Allah. Jadi mencerca makanan ni adalah dalam bentuk kita menghina makanan. Kita menghina rupa makanan. Kalau kita komen. Contoh kita panggil restoran. Boleh nak jumpa tuan sekejap? Saya pun kadang-kadang macam tu juga. Ayah dia tahulah tu. Kan cik suami ada kat belakang. Kadang-kadang tu kita pergi bagi tahu. Bukan sebab kita nak hina makanan dia. Kita pergi jumpa, boleh tak nak jumpa Tokek? Tokek ada? Tokek tak ada. Gini-gini. Saya sebenarnya nak bagi tahu. Ketam ni, ketam yang dah kadang ketam, dia rosak, busuk. Lepas tu dia tak ada isi langsung. Kadang pergi bagi tahu dengan tujuan supaya dia tahu stok ketam tu tak elok. Lepas tu dia tanya, nak ganti rugi? Tak, saya bukan nak ganti rugi. Saya takut ada orang lain lagi. Mungkin tukang masak tak perasan ketamnya busuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu bukan cerca. Kita nak beri pandangan ataupun kritikan untuk tambah baik. Jadi subhanallah, ada orang dia punya taste tinggi, pada dah sedap, itu dia tak boleh cerca, tetapi dia boleh bagi pandangan. Dan kalau boleh kita kurangkan komplain makanan, umpama kita komplain kepada pemberi rezeki. Ini maksudnya kalau beri teguran, beri nasihat itu berbeza. Mesti cara penyampaian pun berbeza. Tapi kita faham ya, kalau yang hina makanan, caci makanan, yang meremehkan makanan, takkan masak ni je. Contoh kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya harap dapat menjawab ya. Okey, mungkin satu soalan terakhir. Okey, silakan puan. Masya Allah. Waalaikumsalam kepada saya. Saya nak tanya, let's say kalau kita bekerja di satu tempat tu, contohnya sebagai
kerja trainer di gym. Tapi syarikat tu ada restoran yang jual adakah duit gaji kita tu berkat gym. Tapi dia kerja gym lah, jaga gym. Tapi walaupun dia sebagai reception kat situ. Itu sajalah. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Sama juga dengan persoalan, kalau ikutkan tu jawapannya kita boleh katakan sebab dia bukan di bawah bumbung yang sama, bukan dia kerja di kedai makan yang walaupun anda syarikat tapi syarikat ni gym, syarikat ni dia restoran ada arak ni. Berbeza terus kan, jadi itu tak ada isu. Maksudnya dia kerja baik, dia kerja ikut masa, dia kerja dengan efisien, dia buat dan tempat tu tak bercampur dengan maksiat, maka dia teruskan. Bahkan gym kita tahu tempat tu sebenarnya banyak bercampur maksiat. Saya pengalaman juga pergi gym, bukan saya pergi ni. Tapi saya memang begitu ramah jumpa pemilik gym. Bila saya pergi melawat, ada satu gym yang terbesar juga di KL. Lepas tu bila saya tengok tempat, contoh tempat main basikal tu kan menungging kan bila basikal tu. Lepas tu saya kata, encik asingkan ke perempuan belakang ke lelaki depan? Tak ada, bercampur lah. Kadang bayangkan kalau perempuan depan lelaki belakang, tak tahulah apa jadi kan. Accident. Walaupun basikal tu tak bergerak boleh accident kan. Tu pelik tu, boleh jatuh ke tepi. Sampai sekalian, dia kadang-kadang bila gym ni sama ada lari basikal ke, yang ni ke, yang berlari macam ni ke, diorang ada coach diorang kan. Kadang diorang buat jadual dah ada. Sebab bila coach ni, dia akan, okey 15 minit awal, okey stop, okey sekarang slow, okey laju. Jadi susunan tu memang bercampur je lelaki perempuan. Dan jaranglah yang pergi gym pakai macam ni. Biasanya bukan pakai macam ni. Semua pakai seluar, ketat. Mungkin ada yang pakai longgar, tapi bila buat pergerakan, dia tetap akan menampakkan. Pergerakan terlentang ada macam-macam bentuk pergerakan lah. Lepas tu saya kata, macam mana encik jaga? Macam tu lah Ustazah, buat-buat tak nampak je lah. Gitu. Buat-buat tak nampak je lah. Encik ada etika pakaian tak? Maksud perempuan kena pakai sopan. Mana boleh Ustazah? Diorang ni memang datang gym, memang tujuan nak tunjuk body lah. Macam tu. Kat sini lah tempat diorang nak itu, nak ini. Allahu Akbar. Sebab itu bila anak kita pergi gym, suami ke apa, isi sekali ikut. Tengok macam mana suasana gym. Ada gym yang bagus, diasingkan. Memang lelaki saja. Ada gym untuk muslimat saja. Sebab soalan tadi berkaitan dengan gym. Tuan-puan sekalian, kita pergi kepada kesimpulan. Tapi saya akan jawab soalan ni. Sekarang tuan-puan kerja di Felda. Felda ni agak-agak berkat ke tak? Susah pula ya. InsyaAllah Felda ini ada barakah tak ni kerja di Felda ni? Okey, orang atasan Felda ni orang Islam? Orang Muslim ya? Mukmin, beriman, muttaqin, bertakwa? Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tuan-puan sekalian, tuan-puan berada di tempat yang sangat baik. Maksudnya soalannya, insya-Allah kalau syubhat sikit-sikit. Sebab pengurusan semua orang atas, semua orang Islam. Tengok rakan sekerja pula, ada tak non-Muslim bertugas di sini? Ada juga. Tapi mungkin 90% adalah Muslim. Betul kan? Lepas tu, dihalang tak untuk berpakaian sopan dan menutup aurat? Tak dihalang. Dihalang tak untuk solat? Dihalang tak untuk baca Quran? Dihalang tak untuk zikir? Tak dihalang. Maksudnya tempat ini ada ciri-ciri keberkatan apabila suasana tempat itu memudahkan kita melakukan ibadah dan tanggungjawab sebagai hamba. Bila ada satu tempat, sebab kerja pos mayang jadi lambat, sebab kerja bos ni, tempat solat pun celah-celah, tempat ni sekian-sekian. Dia kata, Ustazah, saya tak tahulah. Saya memang nak cari rezeki tapi saya rasa tak tenang. Mungkin faktor tempat itu sepanjang dia kerja, malaikat rahmat tak datang. Sebab tempat tu bercampur maksiat. Dia tak buat maksiat. Tempat dia kerja tu bercampur maksiat. Okey, persoalan tentang orang yang bekerja di 7E yang mana jelas ada arak. Bukan semua 7E saya rasa, saya tak tahulah. Tapi ada serta 7E memang ada jual arak. Ke semua 7E jual arak? Hampir semua. Okey, kita yang pergi beli 7E, kita syubhat tak? Kita subhat tak? Kita sokong ni. Orang yang owner dia jual arak, kita sokong. Kita subhat tak? Kita tak subhat. Pekerja situ subhat tak? Adakah pekerja situ bila jaga kaunter, kalau arak, minta maaf, saya tak jual. Habis kena report.
Encik tunggu ya, nanti 2-3 jam lagi akan masuk shift yang bukan Islam. Encik beli masa tu. Mana boleh? Biasa saya bagi kebanyakannya orang Muslim. Bila orang nak beli arak, dia pun terpaksa. Jawapan ini memang ada dikupas dan dibincangkan oleh alim ulama. Sekiranya yang bekerja itu tidak ada pilihan dan dia terpaksa dan dia sudah terdesak untuk mencari rizkinya dengan syarat dan tempoh yang sama, dia juga berusaha untuk cari kerja lain. Jadi dalam keadaan terpaksa dan dia tidak redha, maka tidaklah dia termasuk di kalangan orang yang bersubahat yang dikatakan 10 tu. Yang menanam, yang mengutip, yang memegang, yang apa sampai akhir tu, semua diazab. Semua melakukan kemungkaran. Sebab itu dengan syarat. Kadang-kadang saya pergi, contoh saya kata, Dik, awak kena ada niat dalam hati. Awak nak cari tempat lain. Kalau dia jawab, saya tak ada niat. Saya memang dah selesa. Saya dah naik pangkat. Ada orang yang kerja sewa ni, maksud dia dah naik pangkat, mungkin dah pengurus apa, dia tanya saya soalan. Ustazah macam mana? Saya memang cuba cari, saya dapat kerja tapi gaji jauh lebih rendah. Macam mana nak buat? Sekarang tiba-tiba saya nak berhenti naik pangkat dah pula. Saya kata kena ambil yang tu walaupun gaji lebih rendah. Sebab kamu tak ada jawapan dah, excuse depan Allah. Melainkan orang yang kadang memang tu je, dah pergi cari kerja lain tak dapat, itu je dapat. Dan kadang dia menanggung nafkah untuk dirinya. Ada orang tak kahwin lagi, kita tak boleh nak cakap. Alah tak kahwin lagi nak tanggung nafkah apa? Kewajipan menanggung nafkah diri sendiri adalah wajib. Dah sampai umur tertentu, wajib kita menanggung keperluan diri kita. Dah kahwin, keperluan ahli keluarga pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau dijawab memang keperluan saya tolong mak gini-gini, saya kata tak apa Dik, tapi dah waktu yang sama, kamu kena nekat sekuatnya dan berusaha untuk cari kerja lain. Allah tahu hati kamu macam mana. Bukan kamu redha. Kalau kamu tak usaha cari, maksudnya kamu redha, kamu kira subahat. Itu yang penentuan adalah hati. Penentuan adalah usaha yang dia buat, bukan hati saja. Mesti disusuli dengan usaha. Pergi interview, pergi cari. Subhanallah. Samalah dengan pramugari. Ada pramugari tu jumpa saya nangis-nangis duduk sebelah. Kebetulan atas flight tu kosong. Lagilah peluang dia lama nak duduk sebelah tu. Subhanallah. Jadi nangis-nangis dia kata, Ustazah, saya ibu tunggal. Inilah punca pendapatan saya. Tapi setiap hari Ustazah, saya baca surah. Dia pun sebut surah dia baca. Lebih banyak daripada saya sendiri. Lepas surah ni, lepas surah yang seperti misi saya buat ni, sekian-sekian. Saya keluar je daripada airport. Keluar je daripada ni, masuk tandas. Saya terus pakai tudung Ustazah. Saya pakai macam ni. Dalam pramugari AirAsia. AirAsia tahulah macam mana? Kan? Dia atas kan? Dia tak tutup kan? Sini pula zip kan? Jangan bayang ya. Orang lelaki jangan bayang. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Lepas tu duduk tarik kain tu. Tak apalah puan, tak kena tarik lah. Memang takkan laburnya. Subhanallah, tak apa puan. Dia tutup kan? Malu. Saya kata macam ni, macam mana Ustazah? Saya buat, yang lain semua saya jaga. Solat semua saya jaga. Sebab saya tak ada. Inilah sumber saya. Saya kata puan kena doa, buat solat hajat. Puan kena ikhtiar, kena usaha. Dan selalu bertaubat. Sebab dia tanya soalan, kalau saya mati dalam keadaan macam ni, macam mana Ustazah? Jawapannya, tuan-puan sekalian, saya kata, puan kena usaha juga. Saya dah pernah ambil leave, dah cuba buat macam-macam, tak boleh survive. Sebab saya tanggung anak sendiri. Akhirnya saya kembali semula. Saya kata, insya-Allah, kalau puan betul nekat cari, dan puan susuli dengan usaha, kalau puan meninggal, mudah-mudahan Allah ampunkan. Sebab saya tak akan kata hati je nekat. Dia mesti susuli dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha itu Allah pandang. Allah tahu keadaan dia. Kita nak kata haram ni, semua tak berkat ni. Bukan senang kita nak menilai sesuatu begitu. Dia yang struggle bukan kita. Dia yang hadapi kesusahan tu. Jadi subhanallah, sebagai penutup, berapa kali penutup kan. Saya takut orang salah faham pasal cerita artis tadi tu. Tak semestinya kita kata kedai Cina itu totally haram. Jika dia boleh memastikan semua sumber makanan, ayam apa semua tu memang ada siji halal. Dan cara dia masak tak campur. Kadang-kadang orang Cina, bukan orang Islam ni, dia suka campur wine kan. Masuk masakan, tak ada campur semua tu. Maka kalau dia yakin, subhanallah kita pun nak cakap makanan itu confirm haram pun tak boleh. Nak confirm halal pun tak boleh. Kecuali ia telah disahkan oleh badan berautoriti. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah. Antara tanda-tanda ilmu barakah. Ilmu itu ada memberi kesedaran. Dan ia akan disusuli dengan tindakan. Faham ya?
Jadi untuk kita pastikan ilmu kita berkat, kena beramal. Tak dapat banyak, apa yang kita dapat praktikal doa seharian tu, dia sangat mempengaruhi setiap apa yang kita buat ada keberkatan ataupun tidak. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Belum terlambat mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah suci dan bersih daripada dosa dan noda. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ismail di atas perkongsian ataupun ceramah tajuknya Aku Bersama Keberkatan. Terlampau banyak